Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sembang santai lah, lanjutan daripada pemergian saya dan anak-anak ke Kuala Kangsar pada hari Sabtu yang lalu, selepas hadiri satu kenduri di Tanjung Piandang terus ke Kuala Kangsar, dan anak-anak ni sebahagiannya tak pernah datang ke Kuala Kangsar. Jadi mereka bertanyalah apakah di antara tempat-tempat bersejarah yang penting di Kuala Kangsar. Maka saya sebutlah antaranya Maktab Melayu Kuala Kangsar, MCKK, Malay College Kuala Kangsar, yang ditubuhkan pada 1905 tu, yang memang meninggalkan kesan yang agak besar dalam sejarah kebangkitan orang Melayu lah, terutamanya di tanah Melayu ni. Selain daripada kadang-kadang orang kaitkan, orang hubungkan juga dengan penubuhan Maktab Guruan Sultan Idris 1922 di Tanjung Malim. Yang Maktab Guruan Sultan Idris itu lebih menumpu kepada lepasan sekolah Melayu yang dilatih untuk menjadi guru lah. Maktab Melayu Kuala Kangsar ini pada asalnya didirikan oleh pihak British lah pada waktu itu sebagai tempat melatih anak-anak bangsawan, anak raja, anak bangsawan untuk mengisi jawatan pertengahan atau hampir tinggi lah di bawah British. Ditubuhkan pada 1905 tu. Semua demikian saya dapati kemudiannya, oleh sebab anak-anak raja, para bangsawan ni taklah begitu ramai, maka anak-anak rakyat juga masuk Maktab Melayu Kuala Kangsar tu. Dan antara yang terkenal pada saat ketika dulu ialah Pak Sako, Ishak Haji Muhammad, anak orang kampung dari Negeri Pahang, yang kemudian menonjollah sebagai seorang wartawan, penulis dan ahli politik lah antara pejuang kemerdekaan kita dulu. Baik, itu tentang salah satu daripada perkara bersejarah lah yang berkaitan dengan Kuala Kangsar ni. Banyaklah perkara lain tentang Kuala Kangsar, tapi hari ini saya nak tumpu kepada satu hal lagi, iaitu tentang pokok getah yang pertama ditanam di tanah Melayu ni di Kuala Kangsar pada 1877. Ni hasil tinggalan warisan penjajah. Dia main tanam pokok di sini, dia buat duit. Dia bawa dari India mai jadi kuli dia. Lepas ada kebun getah, dan bawa Cina mai lombong, biji timah dan getah, jadi punca pendapatan politik yang cukup penting untuk menakluk dunia, menguasai dunia pada akhir kurun 19, awal kurun 20. Ialah ini pokok getah yang pertama yang dibawa dari Brazil, dibawa ke Singapura, kemudian ditanam di sini. 1874 Perjanjian Pangkor. Melalui Perjanjian Pangkor itu, British melalui residennya di Perak telah mula menguasai negeri Perak melalui apa yang kadang saya sebut sebagai penjajahan tidak langsung atau penjajahan berselindung, yang British kononnya hanya menjadi penasihat, tetapi terbukti selepas itu nasihat British itu mesti diterima oleh kerajaan Perak, dan inilah yang membawa kepada peristiwa kematian J.W.W. Birch di Perak tu, dan munculnya para pejuang tanah air lah, para pejuang Perak yang sebahagiannya dihukum gantung lah kerana terlibat dalam penentangan terhadap British, yang akibatnya Bush terbunuh lah di Perak tu, yang disebut sebagai Perang Perak. Itu satu hal. Saya tak mau bincang itu secara panjang sebab ini boleh dibincang di tempat lain. Tumpuan hari ini ialah sedikit pertanyaan timbul daripada anak-anak yang terlibat berkaitan dengan pokok getah tu. Kami mengambil gambar, dan anak-anak saya juga minta saya ambil gambar lah di depan pokok tu. Tapi mereka terkejut lah apabila saya menggunakan isyarat terbalik. Boleh tunjuk
syarat terbalik itu. Mengapa macam tu? Mereka pun heran. Mereka tanya kenapa macam tu. Sedangkan ini satu perkembangan penting dalam sejarah tanah air. Jadi saya pun terpaksalah buat penjelasan seperti hari ini kepada mereka pada waktu itu. Saya kata okey, ini sebahagian daripada sejarah. Sejarah ni boleh dilihat dari pelbagai sudut. Berkaitan dengan kehadiran British ni, iaitu kehadiran kuasa penjajah lah. British atau Britain, Great Britain merupakan kuasa penjajah yang kuat pada akhir kurun ke, bahkan daripada pertengahan kurun ke 19 tu. British sudah sampai ke India, ke Burma, Sri Lanka, bahkan ke China. Di China berlaku perang apa yang disebut sebagai perang candu tu, 1841. Kemudian perang candu kedua dan seterusnya. British menguasai, sebelum itu menguasai Hong Kong dan kemudian mengubah tempat lain, dan berlakulah apa yang disebut sebagai pengamalan sistem extraterritorial, undang-undang British di kawasan-kawasan ni, yang memperlihatkan bagaimana kawasan-kawasan itu, misalnya di Shanghai dan kemudian sampai ke Beijing yang disebut sebagai Peking, orang-orang Cina bahkan dilarang daripada masuk ke kawasan-kawasan eksklusif British ni. Dan kemudian bukan British saja, kawasan-kawasan lain pun, Amerika, Perancis dan kemudiannya Jepun pun terlibat menguasai bahagian-bahagian tertentu, menjajah bahagian-bahagian tertentu daripada negara China itu. Jadi British merupakan kuasa penakluk penjajah yang kuat menggunakan ketenteraan di banyak tempat. Di China memang peperangan, di India pun macam tu, peperangan berlaku menguasai negara orang melalui kekuatan ketenteraan. Di Afrika pun hal ini terjadi. Tapi di tanah Melayu ini agak menarik, dan ini menjelaskan atau memperlihatkan ada perkara yang unik, yang tersendiri di tanah Melayu ini, iaitu British di samping cuba menggunakan kekerasan dan memang berlaku tindakan keras, misalnya yang membawa kepada peperangan Nanning itu, di Nanning itu, yang memperlihatkan bagaimana penghulu Dor Said berjaya menewaskan serangan British kali pertama, yang membawa masuk atau datang dengan tentera yang sebahagiannya terdiri daripada apa yang disebut sebagai sepoy atau sepoi dari India, seperti yang mungkin kita lihat dalam cerita wayang yang ditayangkan, Kisah Mat Kilau tu. Ada gambar sepoy itu yang terdiri daripada orang-orang Punjabi dari India, yang digunakan memang sebagai alat untuk menjajah. Tetapi di tanah Melayu ini penggunaan kekerasan ketenteraan itu diselang-seli atau disulam dengan cara diplomasi, iaitu dengan memujuk, di samping memaksa para raja dan pengusaha-pengusaha Melayu mengadakan perjanjian dengan pihak British ni. Walaupun sebagian besar daripada perjanjian itu ialah perjanjian yang dipaksakan. Sungguh pun demikian. Contohnya dalam perjanjian Pangkor ni, diwujudkan jawatan resident British sebagai penasihat kepada Sultan. Hal yang sama berlaku kemudian di Selangor, di Pahang, di Negeri Sembilan. Nasihat resident hendaklah diterima oleh kerajaan, oleh Sultan tu, kecuali dalam hal-hal yang berkaitan dengan adat istiadat Melayu dan agama Islam. Para raja, para sultan-sultan ini terus kekal sebagai raja lah di kawasan masing-masing, di negeri, sebenarnya negara masing-masing pada waktu itu, tapi dengan dikawal oleh penasihat tadilah. Okey. Ini jadi cerita lain pula. Saya nak sebut tentang pokok getah tadi. Tapi inilah dia sejarah. Dan sejarah ini boleh dilihat secara positif dan boleh dilihat secara negatif. Tetapi apabila membincangkan atau berkaitan dengan penjajahan, penaklukan, penguasaan oleh kuasa luar terhadap kuasa lain, maka yang positif itu lebih
kebanyakannya adalah kepada si penjajah itu. Ada unsur positif yang sampai kepada rakyat atau negara yang berkenaan, itu pun secara tidak langsung. Pembinaan jalan raya, jalan kereta api, pembukaan lombong, biji, penanaman tadi getah dan sebagainya, memang mengubah keadaan di tanah Melayu. Tetapi tujuan pembangunan itu sebenarnya asasnya adalah untuk kepentingan si penjajah yang dalam proses untuk cepat mendapat segala keuntungan daripada penjajahannya, membawa masuk begitu ramai pendatang dari luar negeri, dari kawasan lain, dari dunia lain ke tanah Melayu. Dalam proses itulah bermula daripada pertengahan kurun ke-19 tu dan menjadi bertambah rancak pada hujung sebelum kurun 19, dan demikianlah awal kurun 20, begitu ramai orang-orang daripada negara China, kuli-kuli, pekerja-pekerja, bahkan ada juga sikit-sikit pemodal dari negara luar, dari China dan kemudian dari India masuk ke tanah Melayu, yang mengubah demografi atau kependudukan tanah Melayu ini, sehingga kepada satu tahap pada awal kurun ke-19 tu, misalnya mengikut bancian 1921, kalau tak silap saya, kena semak, ini cakap secara spontan, kalau silap tak apa, tolong rujuk lah. Kemudian dokumen banci penduduk 1931, orang imigran, kaum imigran ini, imigran memang istilah digunakan pada waktu itu, imigran, pendatang itu lebih ramai daripada penduduk Bumi Putera atau orang Melayu di tanah Melayu ni. Bila sebut Melayu ini, di tanah Melayu ini, orang rantau Melayu yang datang, yang sememangnya kelahiran di sini ataupun yang datang daripada kawasan yang berhampiran, termasuk Sumatera, Jawa, Borneo dan lain-lain. Okey, baik. Panjanglah. Saya nak balik kepada kisah getah tadi. Secara positifnya, memanglah permulaan penanaman pokok getah tu, yang pertama tu memang elok pokok getah pertama itu disimpan sebagai satu bahan sejarah. Sama seperti eloknya juga cebisan daripada kota Formosa itu disimpan untuk pengajaran kepada generasi akan datang, untuk cerita apa yang telah berlaku kepada negara kita setelah datangnya penjajah. Kisah Melaka kita bincang tempat lain lah, tapi ini kisah getah ni. Okey, secara positifnya itu. Dan lebih positif lagi kepada British, bahawa getah itu bersamanya lombong biji timah telah mendatangkan hasil yang begitu bernilai, begitu banyak kepada penjajah British ini, untuk digunakan bukan sahaja di tanah Melayu, tapi untuk kepentingan penjajahannya ke seluruh dunia, sampai ke China, ke India, ke Burma, ke Sri Lanka dan lain-lain. Secara positifnya British untung, tetapi apakah hasil atau kebaikannya kepada tanah Melayu sendiri? Apakah kebaikannya kepada orang Melayu khususnya? Apa yang terjadi? Mungkinlah dari segi kebendaan, orang Melayu pun mula terlibatlah sebagai pekebun kecil yang boleh mendapat hasil daripada penjualan getah tu. Tetapi pada masa yang sama, orang lain, orang si pendatang yang dibawa daripada luar negara itu telah mencapai kejayaan berkali-kali ganda lebih daripada orang Melayu sendiri. Sebab bila British datang ke sini, dia juga menguasai negara ini, tanah, bumi, hasil bumi negara ini. Lombong-lombong dibuka, diserahkan, diberi kepada pemodal-pemodal dari Eropah, dan juga makin bertambah orang-orang Cina yang beransur-ansur menjadi pelombong-pelombong, tauke-tauke lombong yang menjadi kaya raya. Dan mereka inilah yang kemudiannya terlibat misalnya dalam persatuan-persatuan Cina, dan berakhir atau bersudahan dengan kemunculan MCA itu pada 1949. Tan Cheng Loong ni tauke lombong dan getah
yang kaya raya. Begitulah H.S. Lee seorang lagi yang juga terlibat misalnya di bawah juga terlibat dalam rundingan-rundingan kemerdekaan oleh rombongan yang dipimpin oleh Tunku pada tahun 1956 tu. Beransur-ansur orang-orang India juga. Pada mulanya datang sebagai, ramai di antara mereka datang sebagai kuli-kuli di ladang-ladang getah yang diperlukan oleh pemodal-pemodal Eropah, pemodal Cina ini. Tetapi bersama-sama dengan itu atau ekoran daripada itu, kemudian pendidikan Inggeris mula digunakan, dan pendidikan Inggeris ini lebih menguntungkan masyarakat bukan Melayu lah yang tinggal di bandar-bandar tu, dan mereka lebih majulah daripada orang Melayu dalam banyak segi, sehingga sewaktu nak menuntut kemerdekaan tu, nak mula bergerak secara berkesan merdeka melalui rundingan tu, bilangan cerdik pandai lepasan sekolah-sekolah Inggeris yang terdiri daripada orang bukan Melayu lebih ramailah daripada orang Melayu sendiri. Okey, balik kepada getah tadi. Hasil getah ini sebagai satu contoh bagaimana penjajah yang di belakangnya terdapat para pemodal, dan memang pun dulu asal penjajahan Barat datang ke sini, kalau bermula dari Portugis tu suasananya agak berbeza. Tapi pada masuk kurun ke-18, ke-19, suasana dunia sudah berubah, dan selalu orang sebutlah tentang perubahan yang berlaku akibat daripada revolusi industri yang terjadi di Eropah itu, yang memerlukan bahan-bahan mentah. Jadi tanah Melayu ini menjadi, kata orang, gudang, tempat British menternak, mendapatkan hasil daripada negara ini untuk mengisi industri yang sedang berkembang di England, di Britain, kemudiannya di Eropah sanalah. Terutama satu getah untuk buat roda pada mulanya, tayar kereta, kemudian biji timah untuk industri berat dan lain-lain. Jadi saya tunjuk isyarat dengan ibu jari ke bawah tu, menunjukkan yang amat beruntung British sendiri, pemuda-pemuda asing dan pendatang-pendatang asing. Orang Melayu dapat jugalah secara kebetulan hasil daripada penjajahan itu. Misalnya British mengadakan jalan kereta api, mengadakan jalan raya, begitu juga membuka pelabuhan. Memang adalah sikit sebanyak dapat faedah, tetapi yang lebih untung ialah penjajah itu sendiri dan pemodal-pemodal lah yang terdiri daripada berbagai bangsa. Dan keadaan inilah yang terusan. Dan yang amat mustahak ialah bagaimana tanah bumi Semenanjung ni, bumi negara Melayu ini dikuasai dan diruncit-runcitkan, diberi kepada orang asing, sehinggalah apabila ada tuntutan-tuntutan daripada orang Melayu, termasuk raja-raja Melayu, maka pada awal kurun ke-20 British bersetuju untuk mewujudkan enactment Tanah Simpanan Melayu 1913, kemudian 1933 Tanah Simpanan Melayu itu. Seperti yang kita tahu sekarang, Tanah Simpanan Melayu atau Tanah Reserve Melayu yang sepatutnya dikatakan, ini semua kena semaklah dokumen-dokumen supaya lebih jelas, supaya lebih tepat. Setelah merdeka pun dikatakan hendaklah sekurang-kurangnya 50% daripada bumi ini masuk dalam simpanan, dalam Tanah Simpanan Melayu. Tetapi telah terbukti bahawa Tanah Simpanan Melayu itu pun hampir pupus di beberapa buah negeri yang lebih maju, kononnya maju seperti Selangor, Negeri Sembilan, Melaka. Akibat daripada Tanah Simpanan Melayu itu telah diambil untuk pembangunan, yang bila sebut pembangunan, pembinaan rumah-rumah, kedai, industri dan sebagainya,
maka ia terlepas hak milik kepada orang lain. Saya fikir cukup dulu setakat tu. Kalau nak bincang dia melerik-lerik panjang-panjang, dia jadi cerita ni tak akan habis. Cuma yang nak ditekankan dalam sejarah ni, kita boleh lihat sesuatu dari segi positifnya, dari segi negatifnya. Positif kepada siapa, negatif kepada siapa. Kemudian kesan jangka panjang, kesan jangka pendek. Apakah sikap kita terhadap hal ini? Kita sejarah, maka kita belajarlah daripada sejarah tu. Apa yang telah berlaku, sudah berlaku. Maka sekiranya sesuatu boleh dilakukan untuk memperbaiki, memperbetulkan keadaan, maka tindakan hendaklah diambil untuk memperbetulkan itu. Jadi apabila cikgu-cikgu bawa murid-murid ambil gambar di hadapan pokok getah tu, ceritalah hal ini, ceritalah perkara itu, pokok itu dalam konteks yang lebih panjang. Tapi tak perlulah sepanjang yang saya bincang hari ini. Saya bincang ni melirik sampai China, sampai India. Tengoklah apa tahap pemikiran pelajar tu. Sekolah rendah, setakat sekolah rendah. Menengah, setakat sekolah menengah. Kalau peringkat universiti, mungkin lebih jauh. Lebih jauh. Jadi sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.